Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu pelajaran yang keempat yang bertajuk perkataan yang sama ejaan. Apa itu perkataan yang sama ejaan? Jom kita belajar sama-sama. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan tengok perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya. Terdapat dua jenis perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Yang pertama, perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya, dan yang kedua, perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Jom kita tengok jenis yang pertama, iaitu perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya. Contoh perkataan yang pertama adalah kafwaw. Kafwaw. Ia mendatangkan dua makna yang berbeza. Sama ada perkataan tersebut boleh menjadi koko, dan perkataan yang kedua boleh juga menjadi kuku. Sebagai contoh, buah koko diproses menjadi coklat. Untuk kuku, orang Islam disunatkan memotong kuku pada hari Jumaat. Perkataan tersebut ejaannya sama tetapi mendatangkan maksud yang berbeza, iaitu koko dan juga kuku. Baik. Jom kita tengok contoh yang kedua. Baya dengan waw boleh jadi baya bi waw ru untuk biru, dan yang kedua boleh juga jadi baya bi waw ru biru. Sebagai contoh untuk perkataan biru, baju Ahmad berwarna biru. Contoh untuk biru, Ahmad dilantik sebagai ketua biro pelajaran. Itu adalah perbezaan untuk biru dan biru. Jom kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu sinya yang mendatangkan dua maksud yang berbeza, iaitu yang pertama adalah sisi. Sisi sebagai contoh, Ahmad berdiri di sisi Ali. Yang kedua adalah perkataan yang memberi maksud sesi. Sesi itu apa? Contoh, sesi persekolahan penggal kedua akan bermula tidak lama lagi. Perkataan sesi ini merujuk kepada waktu. Okey, seterusnya jom kita tengok jenis yang kedua, iaitu perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Perkataan ini terbentuk setelah dimasukkan imbuhan awalan dan akhiran. Ejaannya dikekalkan dan tidak perlu diubah. Jom kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah perkataan rekah. Perkataan rekah ini adalah kata dasar. Kata dasar ni adalah perkataan asal lah. Okey, bila
kita tambah imbuhan awalan mim ataupun me dekat depan, dia akan menjadi dua maksud yang berbeza. Iaitu pertama, merekah dan yang kedua, markah. Ejaannya adalah sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua, iaitu sambil. Sambil ni adalah kata dasar ataupun kata asal bila ditambah dengan imbuhan akhiran nun. Okey, dia akan menjadi dua maksud yang berbeza. Yang pertama akan menjadi sambilan dan yang kedua sembilan. Untuk bahagian yang terakhir adalah perkataan yang diubah ejaan untuk membezakan makna. Okey, jom kita tengok huruf apa yang kita kena tambah untuk membezakan kedua-dua maksud tersebut. Okey. Ejaan yang hampir sama tetapi berlainan maksud dieja dengan menambahkan huruf alif untuk membezakan dua perkataan. Okey, perkataan pentas dia hampir sama dengan perkataan pantas. Okey, jadi di situ untuk perkataan pantas dia tambah huruf alif. Kalau tak, dia akan bunyi sama macam pentas. Okey, kalau pentas tak ada huruf alif. Contoh seterusnya adalah perkataan puas. Puas ni contoh ayatnya adalah Syukri merasa puas dengan kejayaannya. Yang kedua adalah perkataan puasa. Okey, perkataan puas dan puasa ni dia eja hampir sama. Kita nak bezakan di antara dua perkataan tersebut. Untuk perkataan puasa, kita tambah huruf alif di akhir. Dan contoh yang terakhir adalah perkataan buai dan buaya. Contoh ayat buai, ibu menidurkan adik di dalam buai. Buaya. Perkataan buai dan buaya ejaannya hampir sama. Jadi untuk bezakan perkataan buaya, kita tambah huruf alif di belakang perkataan. Kalau tak, sama bunyi dia. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan semua dapat faham dengan jelas. Dan bye. Assalamualaikum. Terima kasih.